Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Zaris Azhara binti Abdul Halim. Nombor matriks 203930. Baik, hari ini tajuk pembincangan saya ialah apa itu psikolinguistik. Baik, saya pergi kepada bahagian pengenalan yang mana bahasa seperti kita tahu merupakan satu alat yang digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan buah fikiran maupun maklumat yang terdapat dalam kotak fikiran kita. Seringkali kita ketahui bahawa bahasa merupakan salah satu alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan manusia, termasuklah penggunaan bahasa isyarat. Jadi, kepentingan penggunaan bahasa ini bergantung kepada kebolehan kita untuk memanipulasi bahasa. Contohnya, pelawak yang ingin membuat lawak jenaka perlu mengetahui ataupun perlu mahir bagaimana cara untuk memanipulasi bahasa agar dia dapat menimbulkan unsur lucu terhadap lawak yang dihasilkannya. Selain itu, dalam bidang linguistik ini, dalam bidang psikolinguistik, kita akan melihat kepada proses psikologi yang berkaitan dengan bahasa. Jadi, saya teruskan kepada bahagian definisi, iaitu boleh dibahagikan kepada dua, definisi psikologi dan juga definisi linguistik. Dan seterusnya kita akan melihat pula kepada konsep psikolinguistik. Baik, bagi definisi psikologi, seperti yang kita tahu juga, psikologi merupakan bidang ilmu yang mengkaji proses mental dan pemikiran manusia dan haiwan. Manusia dan haiwan masing-masing mempunyai minda dan gaya pemikiran, namun yang membezakannya ialah akal. Dan manusia juga boleh untuk memanipulasi serta menggunakan proses mental mereka supaya mereka boleh mengawal atau mengatur gerak-gerik perlakuan mereka. Jadi, menurut Nur Aina Dani 2017, cabang ilmu psikologi ini lebih menekankan kepada kajian mengenai emosi, tingkah laku dan juga kognisi manusia. Okey, manakala bagi definisi linguistik, iaitu merupakan kajian mengenai bahasa. Jadi, bila kita sebut kajian mengenai bahasa, ia merangkumi satu bidang yang luas. Okey, dalam bidang linguistik ini, kita akan mengkaji pelbagai aspek, iaitu semantik, pragmatik, ayat, klausa dan sebagainya. Namun, cakupan bidang linguistik yang boleh diserap ke dalam ilmu praktikal yang lain ialah seperti pedagogi, iaitu ilmu pengajaran, dan juga leksikografi. Baik, seterusnya ialah konsep psikolinguistik. Jadi, tadi kita lihat definisi psikologi dan juga definisi linguistik. Jadi, apabila kita gabungkan psikologi dan juga linguistik ini, ia akan menjadi psikolinguistik. Konsep psikolinguistik ini merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji perkaitan di antara hubungan bahasa dan juga minda manusia, sebagaimana yang didefinisikan dalam Kamus Dewan edisi yang keempat. Okey, menurut Aina Dani 2017, psikolinguistik ini merupakan satu proses mental yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan bahasa. Jadi, dalam bidang psikolinguistik, kita akan mengkaji lebih tentang proses mental yang berlaku berkaitan dengan bahasa, seperti pemerolehan bahasa, penyimpanan bahasa, pemahaman bahasa dan juga penghasilan bahasa. Baik, seterusnya ialah psikologi dalam linguistik. Okey, psikologi dalam linguistik ni dia ada beberapa pendekatan yang telah dizahirkan oleh Tavris dan juga Wade pada tahun 1997. Terdapat 5 pendekatan, iaitu pendekatan biologi, yang kedua ialah pendekatan pembelajaran, yang ketiga ialah pendekatan kognitif, yang keempat ialah pendekatan sosio-budaya dan yang kelima ialah pendekatan psikodinamik. Baik, kita akan melihat kepada pendekatan biologi. Okey, pendekatan biologi ini digunakan oleh Wilhelm Wundt sebagai salah satu asas terhadap kajiannya. Pendekatan yang digunakan ini turut dimasukkan dalam buku beliau, iaitu Physiological of Psychology. Jadi, menurut Nur Aina Dani 2017, beliau mengatakan ilmu biologi seperti baka, hormon dan juga sel saraf
turut menunjukkan perkaitan di antara psikologi dan juga linguistik. Jadi perspektif biologi yang diketengahkan oleh Wilhelm ini tadi mampu menerangkan bahawa tindakan, perasaan dan fikiran saling berkait dengan peristiwa jasmani. Contohnya, seorang individu seringkali menjadi mangsa amarah ibu bapanya. Maka ada ahli psikologi biologi yang mengkaji adakah faktor biologi ibu bapanya yang pemarah itu memberikan kesan dan pengaruh terhadap biologi anaknya tadi. Jadi, persoalan ini telah menimbulkan beberapa kajian daripada pengkaji-pengkaji lain. Jadi, seperti mana kita tahu, tindak balas badan dengan minda manusia adalah kompleks. Namun, perspektif biologi ini memberi kesedaran bahawa manusia perlu memahami konsep anatomi dalam mempelajari diri sendiri. Hal ini membawa maksud kita perlu memahami apa itu anatomi manusia supaya kita mampu untuk mempelajari diri kita sendiri. Sama ada apa yang kita alami sekarang adalah daripada keturunan yang sebelumnya ataupun daripada segi genetik kita. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan memahami konsep anatomi untuk mempelajari diri sendiri seperti mana yang dikatakan oleh Nur Ainadani 2017. Okey, kemudian ialah perspektif pembelajaran. Okey, perspektif pembelajaran ini dia menuntut manusia untuk menerima konsep behaviorisme, iaitu satu konsep yang memperlihatkan perlakuan. Terdapat ahli psikologi iaitu John B. Watson yang bersetuju dengan salah satu kajian daripada Ivan Pavlov sekitar tahun 1849 sehingga 1936, yang mana kajian itu menunjukkan reaksi yang serta-merta. Salah satu daripada tindakan serta-merta itu ialah air liur yang keluar apabila terlihat makanan. Jadi tindakan serta-merta ini menunjukkan bahawa reaksi tindak balas manusia terhadap persekitarannya. Jadi Watson dan Pavlov mereka percaya bahawa pembelajaran dapat menerangkan tingkah laku manusia dan juga haiwan. Namun begitu, walaupun pembelajaran daripada persekitaran itu dapat membuktikan tindak balas seperti mana yang dikatakan oleh Watson dan juga Pavlov, terdapat juga bangkangan daripada ahli psikologi yang mengatakan manusia bukan hanya belajar daripada faktor persekitaran, namun terdapat pelbagai cara dan kaedah lain yang menyebabkan mereka memperoleh ilmu baharu seperti memahati, mendengar ataupun bertutur dengan orang ramai. Jadi itu bukan hanya sekadar daripada faktor persekitaran. Meskipun terdapat bangkangan daripada ahli psikologi lain, namun perspektif pembelajaran ini sedikit sebanyak mampu membantu manusia untuk mengatasi pelbagai isu, termasuklah isu merokok, isu menghapuskan ketakutan ataupun manusia dapat membina kehidupan yang baik. Itu adalah kerana mereka belajar daripada persekitaran. Persekitaran mempengaruhi mereka untuk mengubah diri mereka dan mengatasi pelbagai isu yang seringkali menjadi masalah dalam kehidupan mereka. Okey, seterusnya ialah perspektif kognitif. Okey, perspektif kognitif ini bersifat ingin tahu. Kognitif daripada perkataan Latin bermaksud to know. Jadi, apa sahaja di dalam perspektif kognitif ini ialah bersifat ingin tahu. Jadi para pengkaji mereka ingin memahami manusia, mereka mahu tahu apa yang berlaku dalam minda manusia. Jadi hal ini termasuk daripada aspek emosi, pemikiran, kepercayaan dan juga asal usul individu itu sendiri. Okey, ahli psikologi yang mengetengahkan perspektif kognitif ini mereka memperoleh cara baharu untuk membuat kesimpulan terhadap memori manusia. Contohnya, mereka menjalankan penelitian dengan menganalisis kesilapan yang berlaku sewaktu individu ini tadi mengulang kembali apa yang mereka ingati. Contoh, mereka diberikan satu senarai panjang, ada 20 perkataan. Jadi, ahli psikologi ini tadi meminta mereka mengulang kembali dan meneliti
tahap memori mereka berdasarkan apa yang mereka mampu jawab dengan betul ataupun berapa banyak kesilapan yang telah berlaku. Jadi dengan perkara ini, ia dapat membantu manusia menyesuaikan diri dengan cara minda bekerja. Contohnya, mereka mampu untuk mengubah cara mereka bekerja. Sekiranya, contoh macam tadi, mereka menghafal 20 perkataan, menghafal. Tetapi berlaku juga kesilapan. Maka mereka boleh mengubah cara bekerja itu mungkin dengan cara akronimkan 20 perkataan itu supaya mereka dapat mengingatinya dalam tempoh yang lama. Jadi, perspektif kognitif ini juga dikatakan dapat memberi pengaruh tenaga yang kuat terhadap bidang psikologi. Okey, seterusnya ialah perspektif sosiobudaya. Okey, perspektif sosiobudaya ini dia menekankan aspek budaya dan set nilai kemasyarakatan. Seperti yang kita tahu, kadang-kadang kita akan terdengar bagaimana orang akan bercakap, jangan pergi berkawan dengan dia, nanti kita akan terpengaruh dengan budaya dia. Okey, ini menunjukkan bahawa kebanyakan orang tidak akan terjangka bahawa budaya turut memainkan peranan dalam membentuk tindakan manusia. Okey, tindakan yang positif sukar untuk diramalkan, namun segelintir masyarakat sehingga sekarang masih lagi mempercayai bahawa budaya setempat membawa kesan dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, budaya K-pop ataupun fenomena K-pop, yang mana kita tahu ini adalah dunia, semakin ramai orang muda yang meminati pop Korea ataupun K-pop ini. Jadi, contoh, individu A meminati menikmati K-pop dan berkawan dengan individu B yang baru sahaja menjejakkan kaki ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, bandar-bandar yang lebih maju daripada kawasan luar bandar. Jadi, individu individu B ini tadi yang tidak tahu apa-apa tentang K-pop, dia berkawan dengan individu A yang meminati budaya K-pop ni. Jadi sedikit sebanyak budaya K-pop yang dibawa yang diminati oleh individu A ni tadi, seperti contoh daripada segi pemakaian, pemakanan atau pemeliharaan tempat muzik, lain-lain hiburan, turut disebarkan kepada individu B. Jadi dia saling mengikuti antara satu sama lain. Jadi ini yang dikatakan perspektif sosiobudaya. Namun, walaupun ada kesan percampuran budaya asing, ia tetap dapat menjadikan manusia lebih selesa untuk menyesuaikan diri dengan kawasan baru. Contoh macam waktu bekerja, kita baru masuk bekerja dan kita cuba untuk menyesuaikan cara kerja suasana dalam pejabat ataupun di kawasan tempat kerja itu. Okey. Kemudian ialah perspektif psikodinamik, yang mana perspektif ini bermula daripada psikoanalisis Freud. Seperti mana yang dikatakan oleh Nur Aina Dani 2017. Okey, perspektif psikodinamik ini dia lebih tertumpu kepada minda separa sedar yang dimiliki oleh manusia. Freud ini tadi percaya bahawa minda separa sedar dapat memberi pengaruh yang kuat dan luar biasa terhadap psikologi manusia. Okey, jadi Freud ni menyatakan pentingnya minda separa sedar dalam kajian psikologi. Beliau menambah bahawa minda separa sedar ni dia dapat menimbulkan keinginan atau rasa yang kuat terhadap sesuatu. Contoh, kita meluahkan sesuatu di bawah sewaktu minda separa sedar. Jadi Freud katakan apa yang kita luahkan ialah salah satu benda yang tersimpan dalam diri kita dalam tempoh yang lama. Jadi luahan ini merupakan salah satu luahan daripada sewaktu minda separa sedar kita berlaku, merupakan satu luahan yang
paling ditakuti ataupun mungkin salah satu benda yang kita akan pendam dengan diri kita. Contohnya, kita takut dengan ketinggian, kita takut dengan ular dan sebagainya. Jadi benda ni kita simpan, dan apabila minda separasida kita berlaku, kita akan mula meluahkan apa yang terpendam dalam diri kita. Okay. Jadi perspektif psikodinamik ini dia dapat bantu para ahli psikologi memahami manusia dengan lebih mendalam. Seterusnya ialah bidang linguistik dalam psikolinguistik. Okay, seperti yang saya katakan pada permulaan pembentangan, yang mana bidang linguistik ini dia mempunyai beberapa dia merupakan satu bidang yang luas, mempunyai beberapa aspek yang pelbagai. Seperti fonetik, fonologi, semantik, sintaksis, morfologi dan juga pragmatik. Namun, dalam bidang psikolinguistik tidak kesemua aspek ini menjadi tumpuan untuk kita pelajari. Okey, menurut Nur Aina Dani 2017, bidang linguistik dalam psikolinguistik akan lebih menumpukan kepada linguistik penutur yang melibatkan sistem bunyi, makna kata dan juga kreativiti bahasa. Okey, kita akan melihat kepada pengetahuan sistem bunyi. Okey, pengetahuan sistem bunyi ini secara mudahnya kita akan melihat kepada bunyi yang terhasil apabila suatu perkataan itu dituturkan. Contoh, penutur dapat membezakan perkataan tersebut melalui bunyi yang dihasilkan dari sebutan itu. Misalnya, penutur membunyikan perkataan kelas dalam bahasa Melayu. Namun, dalam bahasa Inggeris pula, penutur menyebut kelas. Jadi, berdasarkan bunyi sebutan yang terhasil, penutur dapat membezakan bahasa yang digunakan sewaktu kita menyebut perkataan tersebut. Kita menyebut kelas dalam bahasa Melayu, manakala dalam bahasa Inggeris ialah kelas. Yang kedua ialah pengetahuan makna kata. Jadi, pengetahuan tadi kita melihat kepada sistem bunyi, tetapi itu hanyalah separuh daripada pengetahuan makna sesuatu kata. Selain daripada aspek bunyi itu tadi, kita perlu pentingkan konsep dan juga perkataan tersebut dalam mengetahui makna dia. Contoh, kalau seseorang itu menyebut perkataan itu tanpa mengetahui konsep ataupun perkataan yang kita sebutkan itu, maka ia mungkin akan mempunyai makna yang berbeza daripada maksud asal si penutur tersebut. Contoh, buaya berkonotasi dengan lelaki yang suka berfoya-foya dengan perempuan, manakala makna denotasinya pula ialah haiwan yang bahaya. Okey, jika seseorang itu tidak mengetahui konsep konotasi buaya ini tadi, maka salah faham di antara dua penutur ini akan berlaku. Contohnya, Ani berkata kepada Abu, Abu, awak ni buaya lah. Tetapi Abu tidak memahami konsep konotasi yang dibawa oleh Ani terhadap perkataan buaya tu. Jadi Abu akan berkata, saya bukan buaya, saya manusia. Jadi salah faham di antara dua penutur ini berlaku kerana Abu tidak memahami konsep buaya yang disebutkan oleh Ani tadi. Jadi dalam mengetahui makna kata, kita perlu mengetahui konsep dan juga perkataan yang disebut ataupun yang didengari oleh yang kita dengari. Okey, seterusnya ialah pengetahuan kreativiti bahasa. Jadi tadi kita melihat kepada sistem bunyi, makna kata. Sekarang kita akan melihat kepada kreativiti bahasa yang mana lebih tinggi tingkatnya. Apa yang dikatakan dengan lebih tinggi tingkatnya? Kreativiti bahasa ni menunjukkan bahawa manusia mampu untuk menerbitkan ayat-ayat baharu, sama ada secara spontan ataupun dengan terancang. Okey, apa yang dikatakan dengan spontan? Contoh, kita terlanggar dinding, kita jeritan hanya sekadar tindak balas, tapi
kita akan mengeluarkan perkataan, aduh sakitnya. Jadi itu yang dikatakan dengan kreativiti berbahasa yang berlaku dalam proses pemikiran manusia. Okey. Ini menunjukkan bahawa manusia boleh menggunakan bahasa dengan kreatif dalam apa sahaja keadaan. Namun, keupayaan otak juga terbatas kerana memori kita tidak akan menyimpan perkataan ayat ataupun perkataan yang tidak pernah kita gunakan ataupun tidak pernah kita dengar dan yang tidak pernah kita dengar. Jadi, meskipun kita punya memori yang bagus, tetapi apabila sesuatu benda itu asing daripada pendengaran kita, kita tidak akan menjumpai ia dalam kotak memori seorang manusia. Jadi apa sahaja pun, kreativiti berbahasa ini dia berlaku dalam lingkungan ayat yang berada dalam otak kita sahaja. Jadi kesimpulannya, penggunaan bahasa yang betul bukan sahaja dapat memudahkan komunikasi, tapi ia juga dapat merapatkan jurang sosial di antara masyarakat. Seperti mana contoh makna kata yang mana, contohlah perkataan rumah. Dalam bahasa Melayu kita sebut rumah, tapi dalam bahasa Rusia, bahasa Perancis, kita akan sebut dengan perkataan yang lain. Namun, apabila kita mempelajari makna kata, kita faham dengan konsep, kita faham dengan perkataan, maka kita mudah untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh mereka dan itu boleh merapatkan jurang sosial di antara kita dan juga warga asing. Okey, selain daripada bahasa, kita belajar tentang ilmu psikologi dan juga ilmu linguistik, yang mana ilmu psikologi ni tadi mementingkan peranan proses mental dalam bahasa seperti pemerolehan bahasa, penanggapan, pemahaman, penyimpanan serta penghasilan bahasa yang berlaku dalam seseorang, dalam diri seseorang. Okay, manakala ilmu linguistik dalam psikolinguistik lebih berfokus terhadap penutur bahasa yang merangkumi 3 bahagian, iaitu sistem bunyi, makna kata dan juga kreativiti berbahasa. Okey. Jadi, diringkaskan bahawa bidang psikolinguistik ini dapat memberi pengetahuan kepada penutur bahasa tentang perspektif dan bidang yang digunakan daripada gabungan psikologi dan linguistik ini tadi. Jadi, dua-dua bidang ini mempunyai peranan tersendiri dalam memastikan ilmu psikolinguistik disampaikan dengan baik. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.